Ha? Ha? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta wa na'buduka wa na'udzuka min syarri ma sana'tu laka min ni'matika alayya wa abu bisambi fa'fini fa innahu la yusruka illa anta lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal Azizul Hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Seringkali saya ulang dan ingatkan diri saya dan sidang jemaah semua yang Allah muliakan, bahawasanya untuk menjadi hamba yang bersyukur ni Allah telah nyatakan statistiknya dengan jelas.
walaupun tidak dinyatakan dengan berapa kiraan angkanya, tetapi bahagiannya sudah Allah nyatakan, yakni qalil, sedikit. Lawan kepada sedikit itu kasir, banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah segala nikmat. Dan barang siapa yang kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Ayat ini menyatakan gandingan syukur itu gagal menjadi orang yang bersyukur, lawannya kufur. Dia tak ada istilah syukur tengah-tengah kufur, tak ada. Syukur, kufur. Kufur yang bermaksud orang yang ingkar, dia Islam, dia beriman, tapi dia ingkar. Ingkar dalam arti kata meninggalkan suruhan Allah SWT ataupun melakukan suruhan Allah SWT tetapi tidak mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, itu dua kriteria yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, itu mesti ittiba' dengan Nabi SAW, tariq nubuwah, manhaj yang benar. Katalah kita sudah selesai melakukan suruhan itu dengan cara yang sah, yang selesai dari sudut pandangan zahirnya. Selesai kita menunaikan solat, contoh solat fardu ni 5 waktu sehari semalam ni, tetapi dipanggil kufur. Kenapa? Kerana piawaian ikhlas tidak sampai kepada maksud sebenar tujuan amalan itu. Nah, dengan inilah kita melakukan. Seringkali kita berulang kali duduk memperingatkan diri supaya sentiasa memperbaiki amalan itu. Islahul khuluq, itu perbaiki khuluq. Islahul ibadah atau tahsinul ibadah, sentiasa memperbaiki, mempercantikkan amal ibadah itu. Itulah kata Nabi SAW, sebaik-baik amal itu yang sedikit tetapi istiqomah, bukan banyak. Allah tidak berhajat kepada yang banyak, malah Allah tak berhajat langsung pun dengan amalan kita. Tidak. Walau amalan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita buat itu untuk diri kita sendiri. Maka yang banyak itu sebenarnya kalau dari sudut dilihat, dari sudut penyucian, tasawuf ni, penyucian hati ni, banyak kali buat. Sebab bab fikih dia tak dicerita tentang berapa kali. Mungkin fikih ni sekali buat atau tinggal, jangan tinggal, cukup. Contoh haram, wajib buat, tinggal haram, berdosa. Tapi perbincangan kenapa banyak kali buat. Nah, contoh duduk dalam majlis ilmu, kenapa banyak kali kena duduk dengar ni, padahal dah tahu dah, bukan tak tahu pun. Kadang-kadang ni pernah dengar balik, macam tu kan. Sebab apa? Perbincangan dalam konteks akhlak ataupun tazkiyah, penyucian hati ni merujuk kepada kehalusan, halusnya untuk memperincikan amal ibadah itu sehingga pergi kepada tahapan tadi, ikhlas, kualiti. Kalau ikhlas tu perbincangan iman, kalau ikut Nabi itu amal, tu mazhab, bab fikihnya iman dan amal. Amal luaran, lahiriah, batiniah, zahiriah. Lahiriah yang luaran dan batiniah yang dalaman. Dua-dua ni mesti bergerak seiring. Di saat kita memperbaiki amalan luaran, contoh kita perbaiki perbuatan kita dalam solat, contohlah dalam solat bab 1 je, tamak ninah. Sehingga Nabi kata yang tak ada tamak ninah tu tak solat. Jadi rukun tu tamak ninah. Rukun apa dah? Bagaimana kita tidak boleh tergesa-gesa, masuk dalam tertib. Baru kita memperhalusi. Bila memperhalusi, contoh kita nak jaga kita punya keikhlasan niat kita itu, sudah pasti terbentuk pada perbuatannya. Allahu Akbar, dia pergerakan tempo dia tu.
Tak boleh dapat sekali, 2 kali. Tak boleh dapat 3 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 100 kali, 1000 kali, mungkin ke 1,000,000 kali. Oh, dapat sekali. Mungkin. Sebab tu barang siapa yang melihat amalan itu yang banyak, kemudian dia menyangka, ini perbahasan berarti. Menyangka amal banyak, walhal bukan yang banyak yang dilihat. Habis itu Ustaz, kalau tak banyak, buat sikit lah. Expert sangat. Expert sangat. Berarti ni tak nampak. Buat nak betulkan tangan pun duk pengkor lagi. Tangan pengkor tu pengkor. Takbir menyengit lagi kadang. Contoh. Nak perbetulkan kata lah lidah kata ni. Nak bacaan pun yang zahir. Baca ayat Quran contoh kan. Yang kalau dah keras lah lidah. Berpeluh-peluh tu nak mengaji ni kan. Yang nak betulkan yang zahir pun tergeliat. Ini kan nak betulkan yang batin. Sebab itu salah kalau kita lihat banyak kali buat bermakna banyak amal. Salah. Wallahi, siapa yang banyak kali buat sungguh-sungguh, wallahi dia akan mencapai tahap tak banyak. Dia takkan menghasilkan banyak amal. Kalau betul-betul orang yang menghasilkan banyak amal ini tak banyak amal pun. Tu dia perasan banyak. Tu satu. Ataupun kalau dia buat banyak amal tapi tak kena gaya dia, dia cepat mengaku banyak buat dah. Bab solat mungkin kita tak menyangka, tak cakap aku dah banyak kali buat dah, nak apa lagi. Kita akan cakap dalam bab kehidupan. Dalam bab kehidupan ni tuan-tuan, sedang jemaah yang Allah Ta'ala yang menjadi perkhususan saya untuk buat kajian kehidupan dalam perbahasan tauhid dan tasawuf ini. Kalau ini kita merujuk pada kalam-kalam Syekh Ibnu Ata'ala Iskandari Ta'ala ini, mengkaji tentang bagaimana sudut pandang kehidupan yang mana mungkin dari sudut solat kita takkan mengaku banyak solat, takkanlah tuan-tuan. Tak teringinlah nak cakap. Tapi kalau banyak buat baik tu, tolong orang tu, mau juga teringin nak cakap. Mau juga tu. Terutama dalam rumah tangga. Apa lagi yang tak cukup bang? Cakap. Amboi. Kalau dah isteri cakap. Kalau kena datang angin kus-kus kan. Angin kus-kus datang tu, mula tak kena gaya mula. Yang laki pula, apa lagi yang tak cukup? Cakap. Laki pun tak cukup. Perempuan pun tak cukup. Nyanyi tak? Kalaulah amalan yang begitu pun boleh diungkit, bermakna amalan yang kita buat solat ini bermaksud tidak memberi kesan. Kerana solat secara syariat khususan ini fahsya wal mungkar, maka mengungkit perbuatan di luar itu mungkar. Kemungkaran menghasilkan, menyangkakan diri itu banyak amal. Itu satu kemungkaran besar. Allah uji. Itu Allah uji iblis. Tengok, Allah uji iblis. Allah tak suruh Nabi Adam AS dijadikan, tambah lagi solat 1,000,000 tahun. Iblis cakap apa? Sap soi. Tengok apa amalan. Sujud kepada Nabi Adam AS satu. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Allah kata, apa yang menyebabkan kamu tak nak sujud ni? Surah Al-A'raf ayat 12. Iblis kata apa? Ana khairu minhu. Ini dirakamkan dalam Quran. Aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada tanah, daripada api. Dia dijadikan daripada tanah. Bermaksud amalan yang dilakukan sepanjang hidup iblis itu dalam kehidupan ni, sebab ingat akidah ni tuan-tuan, terjemahannya dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Bermaksud kalaulah syariat pun tidak dijaga, yang setara jaga iblis, yang jaga setara itu pun boleh tergelincir tuan-tuan. Ini kan tak jaga. Tak mahu cakap, orang yang jaga solat tuan-tuan dengan yang tak jaga solat, tengok percakapan dia. Cepat betul kalau nak meluncur tu mulut dia.
Cepat betul tuan keluar. Yang menjaga solat pun bukan kena terluncur juga suruh. Ini kan tak jaga. Try tengok tuan-tuan. Tak ada satu jaminan bagi orang yang tidak menjaga syariat dia di dalam kehidupan dia selamat. Tak ada jaminan. Tak ada. Sebab yang jaga syariat pun tak terjamin lagi. Siapa? Tu Iblis. Ini kan pula orang yang mengambil mudah dengan syariat. Jadi apa yang kita kena buat? Maka disitulah kita kena ambil faham dengan banyak bagaimana kita panggil tahsinul ibadah. Rupa-rupanya yang banyak kita kena buat ni adalah memperbaiki ataupun membersihkan ibadah. Yang banyak kali buat tu agar bersih. Bersih ibadah itu daripada segala kesyirikan, daripada segala kekufuran, daripada segala perkara-perkara mazmumah yang boleh merosakkan. Nah, maka sedang jemaah yang mulkan ta'ala, maka di sini kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari ta'ala membezakan dua golongan orang, yang ni orang yang berakal dan orang yang lalai. Ini ambil faham dalam bagaimana kita nak merungkai kehidupan bersandarkan ibadah yang sebenar. Cerita bab akal dan lalai. Tak nampak solat kat situ, tak nampak lah. Orang yang berakal dengan orang lalai. Kalau orang yang solat nanti solat, nampak. Ni bila cerita dalam bab kehidupan, cerita bab benda-benda yang kita dosa disebut. Orang yang lalai, orang yang berakal. Tapi kupasan dia tidaklah seperti apa yang kita sangkakan akal itu. Sebab setengah orang dia ingat berakal ni disandarkan dengan kebenaran, ataupun lalai disandarkan dengan kebenaran. Tapi ada perbahasan yang lebih besar. Iaitu kalau kita lihat kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari ta'ala yang bermaksud al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal 'aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah bih. Orang yang lalai apabila pagi hari sudah datang, ataupun orang yang lalai bila pagi-pagi atau siang dia dah datang, ia melihat apa yang akan dilakukan. Apa aku nak buat pagi ni? Apa aku nak buat, katanya. Asbaha yang zuru maza yaf'al. Apa aku nak buat pagi ni? Dan orang yang berakal, wal aqilu yang zuru maza yaf'alullahu bih. Orang berakal dia akan melihat apa yang Allah suruh buat atas aku hari ni. Apa yang Allah suruh ini hari aku kena buat. Langit bumi tuan-tuan, beza. Ya Allah. Langit bumi. Nah. Ni cara nak suci, nak menyuci ni. Dia adjust situ, dia twist sikit. Allah Akbar. Halus. Orang berakal celik mata, Allah suruh apa aku? Ini hari Allah suruh aku buat apa? Apa suruh Allah? Hari ni apa nak buat? Allah suruh aku buat apa? Pertama, okey, solat subuh, bangun celik, Allah suruh solat. Next, buat Allah suruh buat baik. Next, Allah suruh kerja. Next, Allah, semua atas suruhan Allah. Malah memang itu hakikat pada hati. Apa yang terjadi itu mesti di bawah keridhaan Allah, mesti dikaitkan. Maka di situ datang peranan nanti akal untuk membezakan. Ada kata orang, habis Ustaz, apa bezanya orang yang jadi jahat? Adakah itu pilihan dia atau Allah bagi dia jadi jahat? Soalan bab takdir tu. Saya katakan, jahat memang Allah jadikan, tapi orang jahat Allah bagi pilihan. Faham tak tu? Jahat, buruk memang Allah jadikan, tapi nak buat buruk Allah suruh fikir. Macam orang kereta lah tuan. Jadi takdir accident, ya takdir. Apa yang terjadi qadar Allah. Ending memang qadar Allah. Tapi pegang steering, nak tekan minyak, nak langgar dinding, hang fikir. Itu Allah bagi kelebihan kat manusia. Tu beza akal kan. Memang kalau celik mata tu aku, dia sebenarnya dia bila kata maza yaf'al, bila apa aku nak buat, sebenarnya dia dah lupa Allah dah. Betul lah tu. Kemudian dia cari alasan, dah aku jadi jahat, Allah suruh dah ni. Padahal atas pilihan dia. Atas pilihan dia.
Sebab dia kata, apa aku nak buat lagi? Aku nak buat jahat lah. Lambat solat, buat jahat lah tu. Malah tutup aurat, buat jahat lah tu. Sebab kalau dia kata apa Allah suruh, adakah Allah suruh buka aurat? Tak ada. Adakah Allah suruh lambat solat? Tak ada. Adakah Allah suruh fikir dunia berapa duit nak dapat lagi? Tak ada. Allah suruh kata apa? Illa liya'budun. Sembah aku, Allah kata. Malah kalau kita kait dengan Isra wal Mi'raj, ketika Nabi SAW dapat ibadah solat ketika Mi'raj, Allah suruh solat 50 waktu, tuan-tuan. 24 jam, 20 waktu. Tak habis waktu lagi tu. 1 jam 1 waktu. Tambah lagi 1 jam 2 waktu. Bila tak keluar masjid, tuan-tuan, duduk kat corong lah, kat speaker ni macam ni lah, setengah jam tu, Allahu Akbar, kita nak keluar, Allah tak jadi kan. Pakai telekong lah, pakai kita gini lah, kita pakai menunjukkan hikmahnya. Bila bagaimana orang kata, bila dah 50 kenapa boleh reduce 5? Itu salah satu hikmah. Allah tak berhajat pada yang banyak. Kalau kata banyak, Allah takkan bagi diskaun. Tak boleh. Nampak? Kemurahan Allah Ta'ala tu. Tapi kena buat banyak kali supaya yang 5 itu berkualiti. Tuan-tuan, tak masuk akal kalau menjadi seorang profesional sekali dia dibuat. Kita boleh terima satu kenyataan untuk menjadi seorang profesional, seorang penembak tepat, seorang pelumba lari tepat pecuk yang hebat, seorang pelumba kereta yang hebat, seorang martial art, bab-bab dunia ni kita boleh tabik sprint. Oh, kena buat banyak kali ya. Tu, nak main bola tuan. Saya main bola tapi tak kerti tengok bola. Kita kaki kiri. Main wing, striker wing. Nak kata sepak bola tu swing macam tu, bukan sekali sepak jadi, lain kalau ada karomah tuan. Itu pun nak dapat karomah pun latihan juga. Dan tak tiba-tiba lahir tu boleh sepak dah. Tiba-tiba beribadat tak ada latihan. Ada letihan, ada. Bukan latihan, letihan. Letih lah. Dari benda yang sama je dengar, tak ada benda lain ke? Dah tu orang yang duk bersukan tu, itu dia ada lagi. Pagi bola, pagi minum bola, petang bola, bola dia kerja dia. Akhirnya jadilah pemain profesional dunia. Cuba tanya jadual dia apa? Bola je kerja dia, tak ada kerja lain. Dah tu kalau kita nak jadi orang yang profesional dengan Allah Ta'ala, Allah je lah kerja patutnya. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ni dah Allah sikit-sikit. Jangan taksub sangat dengan Allah tu. Adakah patut nasihat dia gitu? Ujung rambut, ujung kaki, napas ini semua dari Allah. Haza min fadli Rabbi. Tiba-tiba jangan Allah sangat. Patutnya kita kena buat latihan. Macam mana nak kaitkan semua dengan Allah? Tak terkait, kena cari guru ni, kena cari ni, siapa boleh kaitkan dengan Allah? Mana mungkin pemilik dunia tidak boleh ada kaitan dengan dunia? Tengok Talbisul Iblis. Ada kata tuan-tuan dunia tak ada kaitan dengan Allah. Tengok dia cerita bab dunia dia, orang agama tak ada cerita sangat, nanti kan penunggang agama pula. Adakah patut dia cuba asingkan? Kita pun belik, macam mana pemilik dunia tidak boleh dikaitkan dengan dunia? Sebab tu jadi wara dunia kan. Cuba kaitkan dengan dunia ni dengan Allah. Tapi memang ketika sebut nama Allah tuan-tuan, akan ada golongan yang hijaban mastura, jadi hijab. Dan ada golongan yang Allah kan fi qulubihim maradun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Memang Allah tutup rapat hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dia sebut Allah dia, janganlah sia-sia Allah suruh. Ni bos suruh ni, projek nak hantar. Aku meluat betul lah dengan Allah suruh, Allah suruh. Keluar saka dia tanya, tak payah nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tak payah. Sebut Allah banyak kali. Tengok mengelupur keluar lagi. Allah, Allah kata. Geram ni. Tapi ni ulama kata, tengok
orang yang berakal itu celik matanya, tutup matanya, akan fikir Allah suruh apa. Orang yang lalai, celik matanya, tutup matanya, aku nak buat apa. Ni ringkasan daripada ghafilul idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bih. Baik, syarahnya seberingkasnya al-ghafil, yakni manusia yang lalai kepada Allah dan kepada jalannya. Lalai disebabkan tauhidnya yang sangat kurang, dan lalai atas hakikat segala sesuatu, bahawa semuanya itu, yakni apa yang terjadi dalam alam ini adalah menurut qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini bahaya tuan-tuan. Bab takdir ramai yang tergelincir. Ramai tuan-tuan. 5 ke atas. Okey. Bab 6 yang terakhir, tumpur orang Perak kata. Bab tauhid dia tak boleh 5, 1 je ustaz. Dia bukan matematik, macam matematik tak cukup 1 kira okey. 5 tolak 1 kosong. Dia tak ada 5, 6 tolak 1 5, dah. 6 tolak 1 kosong. Tu akidah tauhid. 6 rukun iman tu. Tolak salah satu, kosong terus. Kata beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari akhirat, bab qada qadar, goyang, kosong. Percaya qada qadar tapi tak percaya pada Quran, kosong. Percaya semua tapi tak percaya pada Allah, teruk lagi. Langsung tak terima. Ni bab takdir dia tergelincir. Sebab dia tak faham. Sebab dia kata, apa aku nak buat? Dia tak tahu semua yang terjadi itu ala kulli syai'in qadir. Semua di bawah kekuasaan Allah. Habis itu Ustaz, kalau Allah yang berkuasa tentukan semua, saya kena buat apa? Buatlah suruhan Allah. Allah, gitu syarahnya. Ada yang tak berapa berakal, dia kata, serah pada Allah je lah. Jabariyah. Dah serah pada Allah, apa ceritanya apa Allah suruh tu? Terjadinya sesuatu itu mesti dengan kuasa Allah, biqadar Allah, biqadratillah, biiznillah, mesti. Bukan bermaksud semua serah ke Allah, itu salah. Serah maksudnya perbuatan, tak boleh. Tapi hasil kena serah pada Allah. Walhasil pada segala amal itu memang kena serah kepada Allah. Tetapi perjalanan ke atas amal itu termaktub pada taklif, suruhan. Contoh, nak dapat pahala, ya Allah yang akan tentukan pahala. Tapi nak dapat itu Allah suruh jaga amal, jaga perkara-perkara yang membatalkannya, jaga perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala. Nah, itu suruhannya. Tak boleh terjadi, dah tak apalah, ada pahala adalah, kalau tak ada tak apalah. Oh, tak boleh. Tak boleh dalam bab iman, dalam bab amal, dia tak boleh buat begitu, bersalahan. Malah kita kena bersungguhan. Ini tak boleh ni. Ini kena pastikan ni pahala. Dia teliti, dia panggil itqan. Itu dia panggil khasyah, khusyuk. Khusyuk ni dia bimbang bahawa sebab pahala dosa ni di sisi Allah. Allah tentukan. Tapi dia bimbang di saat kelalaian dia, tak ada pahala. Yang tu dia bimbang tu. Inilah perjalanan ulama'. Dia cukup takut benda-benda yang dilakukan atas diri dia, bukan sebab Allah tak nak bagi pahala, tapi kelalaian diri dia terhadap menjaga pahala. Lalai. Terutama dalam bab ikhlas tadi. Lalai. Tanbihul ghafilin dalam satu kitab. Peringatan bagi orang lalai. Nah, di sini kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari al-ghafil itu dikaitkan dengan orang yang tauhidnya lemah, imannya lemah. Tak, maksud imannya lemah itu adalah dia lupa alam ini semua dalam qada dan qadar Allah. Bahasa mudah, dia kan ada tamsil begini. Dalam surah An-Nur ayat 35, dalam cerita dalam bab iman ni, wa yahdillahu linurihi may yasha wa yardibullahu al-amsala linnas. Kena bagi tamsil pada manusia. Baik. Tamsilnya begini. Kita pergi kerja, gaji siapa tentukan? Bos. Gaji tu siapa tentukan? Bos. Jadi ada kita pergi soal gaji? Tak.
Apa yang kita fikir? Jangan buat bos marah. Apa yang kita fikir? Buat apa yang bos suruh. Apa yang kita fikir? Jangan sampai kena buang. Maka perbuatan-perbuatan itu disandarkan kepada tadi, maza yaf'alullahu bih. Kadang-kadang kita terbawa-bawa memikirkan ending kepada satu perkara, sedangkan ending kepada satu perkara bukan di sisi kita. Malah dalam surah Al-Syar, yang mana Allah berfirman, Allah berilah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujur wa taqwaha. Allah beri ilham. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Baik. Maka untuk mengetahui tanda orang lain itu, khususnya tanda buat diri yang bersangkutan, apakah ia orang yang lain kepada Allah atau tidak, maka dapat dilihat kepada apa yang cepat atau yang mula-mula terlintas pada hatinya. Allahu Akbar. Nak tahu dia lalai tak lalai, apa yang melintas cepat? Apa yang melintas? Untung juga ni kalau buat projek. Itu dipikir dulu. Apa yang terlintas dalam hati dan fikiran dia, itulah yang menentukan dia lalai atau tidak. Masya Allah. Ini yang kena latihan ni tuan. Alhamdulillah, Allah SWT atas asbab kita ni, umat Nabi SAW, satu kelebihan kita apa? Dia lintas-lintas ni, selagi tak buat, lagi tu Allah tak cah lagi dosa. Allahu Akbar. Entah kalau bubuh lah Allah cah ni. Saya sekarang ni tengah tekankan dalam isu meniaga, perniagaan, urus takbir. Bertepatan dengan saya setiap malam ada buat live juga. Saya sentuh tentang sunnatullah, memahami sunnatullah. Malam saya masuk sentuh tentang tijarah sikit-sikit tentang kehidupan, selit memandangkan isu cas harga ni. Cas harga, kan, harga melangit dia panggil. Ketika kita buat suatu perkara, apa terlintas dalam fikiran kita buat tu? Untung, duit atau pahala? Kalau kita hari ini diajar untuk fikir untung duit, untung, orang kata apa, dari sudut kos, kalau boleh cut kos tu untung, tu yang bohong banyak tu. Dia nak cut kos je kerjanya. Tapi kalau dia letakkan pahala, macam mana Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an membawa satu konsep perniagaan, dia panggil apa? Tawaran syurga. Allahu Akbar. Dan memang ahli perniagaan itu tawarannya syurga. Dan orang yang berniaga ini sepatutnya jiwanya penuh dengan pahala, bukan nak perah ugut orang. Orang nak makan, tuan-tuan, itulah terkebil-kebil, tahulah. Tapi takkanlah dia meniaga nak bubur, nak cover kos dia je. Baik tak payah meniaga, baik letak kos je. Berapa harga? Saya ikut harga kos saya. Tak payah meniaga macam tu. Bahasa paling mudah, saya involve dalam pendidikan, ada sekolah swasta. Contoh, bayangkan kalau nak cover kos, bayangkan, tengok nak kaitkan ni, tanda kata Imam Ibn Athaillah Iskandar Ta'ala, tanda lalai tu macam mana? Apa yang paling cepat atau mula-mula terlintas pada hatinya apabila ia melihat sesuatu yang akan dihadapinya. Apa sesuatu yang hadapi, apa yang melintas dulu, itu. Kalau melintas itu, apa aku nak dapat, habis. Berbalik kepada madza yaf'al. Buka sekolah, contoh saya, apa aku dapat buka sekolah ni? Entah, pendidikan ni tak, kira sewa kedai 10,000, gaji cikgu seorang 1,400, 7 orang 8,000, bil api 3,000, utilities semua, hal-hal contingency 2,000, makan lagi sebulan 6,000, kejap congak-congak 30,000. Nak darab dengan berapa per head kan? Di situlah kita keluarkan yuran kita.
Jenuh lah tuan-tuan kalau macam tu cara kira. Walaupun memang kalau dalam costing nak letak harga memang kira costing macam ni. Tapi kalau saya niat tengok je ni, aku nak kena cover cost ni, tak ada fikir pahala. Macam mana mahu nak berniaga macam tu? Macam mana nak menjadi barakah? Macam mana Allah nak tolong? Dia fikir nak ambil duit orang, dia tak fikir rezeki. Rezeki tu sepatutnya kos, ya kira berapa bulan-bulan ni sekian-sekian, terapung tak terapung, hanyut tak hanyut, kira lah. Bulan-bulan 50,000. Nah, 50,000 tu bismillah tawakal tu ala Allah, serah ke Allah. Niaga sungguh-sungguh, jangan tipu orang. Niaga sungguh-sungguh, harga tu letak sekadarnya. Jangan nisbah dengan 50,000 tu, nyaya orang nak bayar. Tutup katalah niaga tu tuan-tuan, main volume. Allah datangkan volume, tak payah jauh, tengok Mekah lah tuan. Mekah tu adalah business canvas modern yang terbaik di abad ni, dunia. Main volume tuan. Kalau Allah nak datangkan, Allah suruh dia datang macam tu. Macam ni orang datang. Kalau bayar seorang RM10, kalau datang tu 10,000 orang tuan, tak ke cover cost. Dia panggil back to back. Atas yakin tak yakin kita. Ada seorang sahabat tu, macam mana ni ustaz, rasa nak kena naikkan harga ni. Jangan suka-suka bagi alasan begitu. Lepas tu orang beriman ni bukan terikat dengan duit saja, rezeki. Tu arwah tok saya kata, kau tahu apa bab duit? Jangan semua benda kau nak duitkan. Jangan semua benda kau nak duitkan. Tak semua benda pakai duit. Jangan tuan. Ni tengok dia, ini boleh buat peluang ni. Bukan nak tengok ni pahala ni. Ini pahala ni, kita bagi orang makan ni pahala ni. Saya sampai cakap dekat manajemen, jangan minta. Saya cakap, konsep saya tak minta hutang. Jadi semua tu tak berhutang saya. Bila tak, kalau tak bayar, bismillah lah. Dah kalau ada duit takkan tak nak bayar. Kalau dia tak nak bayar tu dia dengan ni lah. Nampak macam pelik, memang pelik lah. Ni kalau nak talikan dengan perbahasan ni memang pelik dah tuan-tuan. Kita berniaga buka kedai, apa yang Allah suruh aku buat kat kedai ni, ke kita buka kedai apa yang aku nak dapat kat kedai ni. Macam kalau tanya balik Allah suruh aku buka kedai ke, kalau tanya balik Allah suruh aku buka kedai ke, tu rasa macam tak berapa nak suruh je. Sebab apa? Nampak macam kedai tu lebih sayang nak ditinggalkan daripada solat. Padahal solat lah hanya Allah suruh dulu, kemudian pergilah fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Wajib tutup kedai. Apa macam? Hari Jumaat tutup semua. Di Mekah waktu solat tutup. Tak tutup gantung di situ. Jadi akta terus. Solat dulu ini alamak Karang lelai sekali, nanti dulu. Tuan-tuan, kalau ikut kepada Allah tak suruh cari dunia ni. Kalau tak kerana pahala lah, Allah takkan suruh ada harta. Kalau tak kerana zakat lah, bermaksud kita tak payah ada duit. Tapi kerana zakat, maka di situlah mal datang. Maka di mana ada pahala, di situlah ada harta. Khair. Kita bagi laluan azan dan kita buat kesimpulan.
La. لا إله إلا اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد خير. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah yang mulakan ta'ala khair, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Baik, dalam arti kata Al-Ghafir, orang lalai juga demikian dikaitkan juga dengan urusan agama. Urusan agama, orang lalai demikian juga akan lalai dia dalam urusan agama. Apa maksudnya? Ketika hal dia melakukan ibadah, dia kerjakan adalah kerana kesungguhannya, kerana perhatiannya, kerana ketekunannya dan sebagainya, tapi dia lupa bahawa ibadat yang dilaksanakan itu adalah berhasil kerana taufik hidayah daripada Allah SWT, kerana rahmatnya, di mana dengannya ia dapat menyelenggarakan ataupun dia dapat melakukan ibadah itu dengan sebaiknya. Lalai dia dengan ibadah, lalai. Ni kesungguhan aku lah boleh datang masjid ni, Allah. Dia tak, ya Allah ni kerana rahmatmu ya Allah kau bagi aku datang. Ni juga dikategorikan lalai. Yang tadi tu langsung tak kait dengan amalan. Ini dah beramal pula, dia kaitkan pula dengan atas perhatian dia. Kalau aku tak ada alam ni, tak bangun aku, Allah. Kalaulah kerana tak ada ketekunan aku, hati-hati. Itu. Maka dia berpegang pada asbab atau pada diri dia. Ini kata bersandar pada diri tu. Ni kita berbahaskan tentang penyucian hati ni tuan-tuan, dan bersandar pada akidah. Sebab memang Allah kata yahdillahu nurihi may yasha, Allah memberi hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Okey, bila begitu, ni hati-hati. Sebab ada orang kata kalau Allah hanya memilih orang datang untuk solat tu, ustaz, mana yang tak datang tu tak dipilih? Pada satu kedudukan, ya. Tapi soalan balik, kenapa Allah tak pilih dia? Kerana kelalalan dia tadi. Nak dia lalai tadi, dia tak fikir pun. Dia tak fikir nak datang awal solat. Macam tu. Langsung tak fikir. Allah tak pilih. Okay, sekarang kita dah masuk dah fasa kita berfikir nak solat. Okay. Maka di sini dihaluskan lagi. Bila kita dah boleh datang malam ni, contoh, jaga-jaga, jangan teringat akan ini kerana aku nampak. Terus katanya, terus nampakkan ini taufik daripada Allah kerana rahmatnya. Maka di situlah datang terima kasih. Dan di situlah kita akan appreciate, hargai, mengasihi Allah. Dan kita tak akan tinggalkan. Kalau datang kerana Allah, jangan suka-suka tinggalkan, tuan-tuan. Kerana Allah bagi. Kalau datang kerana kita, besok malah nak rehat. Tu datang malas tu. Orang tanya, ustaz, macam mana nak konsisten rasa kalau Allah bagi? Cuba kita kalau orang bagi barang, orang yang sayang kat kita bagi, si kita ke, suami kita ke, anak kita ke, siapa bagi ke, sayang tu tak tinggal pakai tu. Sebab orang yang penting bagi, dah Allah kata solat ni Allah bagi, kuliah agama, datang masjid ni Allah bagi, dah kejap kencacik semua. Maksudnya bukan Allah bagi dah tu. Itu atas diri dah tu. Kejap dia semangat, kejap dia tidak. Tapi kalau dah atas Allah, tuan-tuan, dia rasa hati malulah nak tinggalkan. Itu perbincangan malu pula. Al-haya'u minal. Baik, kesimpulan tambah sikit dalam bab akal ni apa pula? Menurutnya disebut panggilan al-aqil, yakni manusia berakal itu adalah manusia yang hatinya senantiasa jaga dan ingat, di mana tidak lalai daripada tauhid dan akidah. Dalam hatinya tidak pernah lupa bahawa segala sesuatu terjadi dalam alam ini adalah dengan qada dan qadar Allah SWT.
Itu orang berakal. Jadi nak balancekan balik, melakukan kita, menentukan Allah. Ketika mampu melakukan, fahamlah kita Allah sudah tentukan selamat. Kita mampu melakukan, iman kata apa? Allah tentukan kamu boleh melakukan. Maka di sini kata Imam Ibn Ata'ala Iskandar rahimahullah mengatakan, bagaimana hati ini sentiasa jaga dan ingat, tidak lalai daripada akidah yang benar, yang mana setiap yang terjadi dalam alam ini semuanya di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, orang yang lalai dalam menghadapi sesuatu, maka cepat terlintas hatinya akan keadaan kebendaan, akan keadaan dirinya, akan keadaan pada kekuatannya, sedang ia lupa kepada Allah. Kerana itu orang yang lalai berarti putus hubungan dia dengan Allah. Ingat, dalam perbahasan hati ni tuan, lalai ni dosa, sebab dia putus hubungan dia dengan Allah. Masya Allah. Sebab tu ni contoh dalam bab bismillah je, kata Nabi SAW, mana-mana perbuatan baik. Okey, macam mana tak nak lalai? Ini kita boleh kaitkan dengan sunnah Nabi SAW. Mana-mana perbuatan baik, mulakan dengan bismillah. Kerana Nabi kata, mana-mana yang tidak dimulakan dengan bismillah, terputuslah keberkatan pada Allah Ta'ala. Dia kata lain, no signal. Bismillah, bismillah, itu terputus. Walaupun buat tapi tidak bismillah, maka dengan ghairillah. Bila ghairillah, tadilah datang ujub, datang macam-macam penyakit, maka sia-sialah amalan yang kita lakukan, kerana tiada padanya pertolongan Allah. Itu dia. Maka sekuat tenaga menjaga. Orang bakal, dia sebaliknya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan rajin dan tekun, bagaimana cita-citanya untuk bergantung dengan Allah. Perbuatan dah buat ni macam ni sekarang ni, dia dah pergi kepada, sebab ada orang langsung tak boleh nak berbuat, dia masih berusaha nak buat. Macam kita, Allah dah bagi taufik hidayah buat. Bila dah buat, tuan-tuan, tolong jaga, bergantung sungguh-sungguh. Ya Allah, janganlah aku ni buat atas aku, tolonglah ya Allah. Cuma bagi contoh, kita boleh datang majlis ilmu, tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan, kalau boleh Allah buka hijab ni, setiap kali nak datang ni, bonza-bonza dah alam. Ya tak? Geng-geng apa? Tu iblis. Dia tak suka majlis ilmu. Ingat, suka. Dia tak takut orang solat, dia takut orang tahu kenapa solat. Punggah aku dia tahu dah ni. Dia bakah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Kita sambung pada perbahasan yang berikutnya, insya-Allah. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, tukuran bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi